Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk jaga adab tidurmu ya. Tajuk ni adalah di bawah bidang adab, bahagian adab. Okey, apa yang ada di bawah tajuk jaga adab tidurmu ni? Okey, yang pertama, amalan sebelum tidur. Okey, amalan sebelum tidur ni untuk pengetahuan kamu adalah merupakan subtopik ya daripada di bawah tajuk jaga adab tidurmu, amalan sebelum tidur. Okey, kita sebagai seorang Islam ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang baik ataupun apa yang disunatkan untuk kita lakukan sebelum kita tidur. Okey, pertama, kita digalakkan ataupun disunatkan untuk tidur awal. Okey, sebab apa? Sebab kita dah seharian bekerja, jadi kita digalakkan untuk tidur awal. Supaya apa? Supaya badan kita ni dapat berehat ya dengan secukupnya untuk kita melakukan aktiviti pada hari esok. Okey, ini juga untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita agar kita tidak menzalimi tubuh badan kita dengan tidur lewat. Bila kita tidur lewat, maka kita pun akan bangun lewat. Okey, seterusnya, sebelum kita tidur tu kita disunatkan untuk berwuduk. Sebagaimana kita berwuduk untuk menunaikan solat, begitulah juga kita perlu melakukan wuduk sebelum kita tidur. Okey, kebaikan wuduk ni adalah supaya kita dapat menjaga kebersihan diri kita. Walaupun sepanjang kita tidur, kita tetap akan berada dalam keadaan bersih. Okey, sebelum kita tidur tu mestilah kita akan sebelum kita berwuduk mestilah kita akan bersuci dulu kan. Mensucikan diri kita. Seperti membuang air kecil dahulu ke ataupun membuang air besar, dan kemudian membersihkan diri dan seterusnya berwuduk. Okey, ini adalah salah satu cara juga untuk menjaga kesihatan buah pinggang kita. Okey, setelah kita selesai berwuduk, okey, kita mengebas tempat tidur. Okey, keadaan tempat tidur kita tu mestilah sentiasa dalam keadaan bersih selepas ataupun sebelum kita nak tidur. Ini supaya dapat menjaga kesihatan, keselamatan kita selama kita tidur. Selepas kita bangun daripada tidur, kita mesti sediakan ataupun bersihkan tempat tidur kita. Dan sebelum kita nak tidur tu, kita kena pastikan tempat tidur kita mesti dalam keadaan bersih dengan mengibas tempat tidur. Sebab kita tak tahu apa yang hinggap di atas katil kita selepas kita bangun daripada tidur tu. Okey, kemudian membaca basmalah. Okey, seterusnya kita perlu tidur mengiring di sebelah kanan ya, dalam keadaan tidur kita tu tidur mengiring di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Okey, seterusnya membaca doa dan berzikir. Okey, kita tengok sebab apa kita perlu tidur awal tadi kan. Kenapa kita perlu tidur awal? Supaya apa? Supaya kita mudah untuk bangun awal pada keesokan harinya untuk melakukan aktiviti di awal pagi. Okey, selain itu, bila kita tidur awal ni, kita juga dapat menjaga kesihatan tubuh badan kita. Kalau kita tidur lambat, secara automatiknya badan kita tidak cukup berehat. Okay, sebagai contoh, selepas kita menunaikan solat isyak, sebagai contoh di sini kita menunaikan solat isyak pada pukul 8. Jika kita tidur lambat, sebagai contoh tidur pukul 11 ataupun pukul 12, tempoh kita tidur tu adalah sekejap sahajalah. Maksudnya kita tidur di dalam tempoh 4 jam. Jadi badan kita tidak cukup rehat untuk menunaikan aktiviti pada hari esoknya. Jadi ini akan menjejaskan kesihatan tubuh badan kita. Jadi tidak elok, kita tidak boleh menzalimi badan kita ya. Kita sebagai seorang Islam hendaklah menjaga tubuh badan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, seterusnya, bila kita tidur awal ni, kita akan mudah untuk bangun awal dan seterusnya menunaikan solat subuh pada awalnya. Kalau kita tidur lambat, kemungkinan besar untuk kita bangun lewat tu ada. Jadi kita solat subuh pun secara automatik akan jadi lambat juga, bukan pada masanya. Okey, bila kita dah bangun awal, solat subuh pada awal waktunya, maka kita tidak akan lambatlah untuk ke sekolah ataupun
untuk melakukan aktiviti pada hari esok tu. Okey, jadi maknanya kita dah tak mengantuk dah bila kita menunaikan solat subuh pada hari esok tu. Maknanya kita dah tak perlu untuk tidur balik ataupun kita tidak akan rasa lesu bila kita tidur awal. Okey, itu adalah hikmah ataupun kebaikan jika kita tidur awal ya. Okey, yang seterusnya. Okey, macam mana nak berwuduk ni? Macam mana kita nak berwuduk? Okey, kita nak berwuduk ni samalah macam kita berwuduk sebelum kita solat tu. Jadi sama kan? Sebelum kita berwuduk tu, kita pastikan tubuh badan kita pun bersih daripada najis. Najis, tak kisah najis apa, kita pastikan tubuh badan kita bersih daripada najis, kemudian barulah kita berwuduk. Okey, bila kita berwuduk ni, secara automatiknya kita akan mendapat pahala. Pertama, mendapat pahala, dan seterusnya tubuh badan kita akan bersih. Okey, macam mana cara nak berwuduk? Okey, yang pertama kita membaca niat. Okey, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita membasuh kedua-dua belah tangan ni. Okey, sehingga pergelangan tangan. Kemudian berkumur dan membasuh hidung. Seterusnya membasuh dan menyapu keseluruhan muka. Dan seterusnya membasuh tangan hingga ke siku. Kemudian kita membasuh sebahagian daripada kepala, sebahagian sahaja. Kemudian kita membasuh kedua belah telinga. Dan akhir sekali kita membasuh kaki. Okey, setiap anggota badan yang kita basuh tu, kita disunatkan juga untuk mendahulukan sebelah kanan ya. Sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam kita, menganjurkan kita untuk mulakan anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. Okey, sebelum tu Ustazah nak tunjukkan beberapa video ya, macam mana cara untuk mengambil wuduk, supaya kamu nampak lebih jelas lah. Ini adalah contoh ya. Okey, itulah dia macam mana yang ditunjukkan dalam video tu adalah salah satu contoh ya.
bagaimana cara mengambil wuduk yang betul ya. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah selesai mengambil wuduk untuk tidur, kita seterusnya mengibas tempat tidur kita lah sebelum kita tidur untuk memastikan keadaan tempat tidur kita tu sentiasa bersih dan bebas daripada segala jenis binatang yang tidak diingini lah. Seperti kita tak tahu kan, ada lipas ke, hama ke, binatang-binatang yang berbisa yang kita tak nampak sebab kita tinggalkan tempat tidur kita tu dalam tempoh yang lama, betul tak? Kita pergi ke sekolah, kita pergi keluar, jadi sebelum tidur tu kita kena pastikan kita kibas dulu tempat tidur kita sebagaimana yang Nabi kita pesan, yang bermaksud apabila salah seorang daripada kamu bangun dari tempat tidurnya kemudian dia kembali kepadanya, maka hendaklah dia mengibaskannya dengan hujung kainnya sebanyak 3 kali. Ni Nabi dah pesan dekat kita supaya kita mengibas tempat tidur kita ni. Okey, bila kita nak kibas tempat tidur kita tu, kita niat yang apa yang kita buat ni niat kerana Allah dan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab setiap apa yang kita niatkan tu akan mendapat pahala tidak sia-sia apa yang kita buat tu. Okey, memang hukum mengibas tempat tidur ni, apa hukum dia? Hukum dia memang adalah sunat sahaja, tak wajib. Tapi daripada sunat ni yang tak wajib ni ada banyak kebaikan dia yang kita boleh dapat. Okey, cara kita nak mengibas tempat tidur kita tu, seloknya kita kibas dengan kain sebanyak 3 kali dan dimulai dengan membaca basmalah. Okey, seterusnya, sebab apa tujuan kita mengibas tempat tidur kita tu? Sebab supaya tidak ada perkara yang memudaratkan atau membahayakan seperti binatang berbisa. Macam mana contoh? Apa contoh binatang berbisa? Seperti ular, kalajengking, lipan, dan macam-macam lagi yang kita tak nampak ada duduk atas kaki kita tu. Kalau kita tak kibas dan binatang-binatang tu ada atas kaki kita, kita pun tidur, secara tidak sengajanya akan membahayakan diri kita lah kan, betul tak? Okey, jadi ini adalah kebaikannya bila kita tidur dalam keadaan tempat tidur kita tu dah bersih, dah kemas. Okey, seterusnya bebas daripada benda yang kotor lah. Benda yang kotor macam hama dan apa-apa sahajalah. Maknanya badan kita selamat lah daripada perkara yang menyakitkan dan perkara-perkara yang mengotorkan. Okey, seterusnya, okey, baca basmalah lah. Okey, sebelum nak tidur tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, bila kita membaca bismillah ni, secara automatik kita akan dapat pahala seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya, setelah membaca bismillah, kemudian kita hendaklah tidur mengiring sebelah kanan dalam keadaan badan kita tu mengiring di sebelah kanan. Okey, sebagai sabda Nabi yang membawa maksud, jika engkau tidak menuju pembaringan, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwuduklah seperti engkau berwuduk untuk solat, kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Okey, ni Nabi pun dah pesan dekat kita supaya kita tidur tu mengiring di sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, apa kebaikannya? Apa kebaikan hikmah dia kalau kita tidur sebelah kanan, mengiring sebelah kanan bukan sebelah kiri? Okey, kebaikannya ialah saraf otak di bahagian kiri ni akan mengawal segala aktiviti bahagian organ badan di sebelah kanan. Okey, maksudnya yang bekerja waktu kita tidur tu adalah otak di sebelah bahagian kiri. Maknanya sebelah kanan kita ni berehat lah ya. Okey, kemudian kebaikannya lagi untuk tubuh badan kita ni, bila kita tidur mengiring di sebelah kanan, dia tidak akan menghimpit jantung kita yang berada di sebelah kiri. Untuk pengetahuan semua, jantung kita ni berada di sebelah kiri ya. Jadi
Ini adalah hikmah ataupun kebaikannya kalau kita tidur mengiring di sebelah kanan. Okey, seterusnya keadaan kita tidur sebelah kanan, mengiring sebelah kanan tu akan merehatkan perut dan membantu proses pencernaan. Banyak ya kebaikannya untuk kesihatan tubuh badan kita ni jika kita amalkan sunnah-sunnah ikut cara Nabi Muhammad SAW, cara tidur yang betul. Okey, seterusnya mampu menjaga saluran pernafasan. Okey, ini seterusnya kebaikan untuk saluran pernafasan. Maknanya bila kita tidur dalam keadaan mengiring sebelah kanan tu, secara automatiknya akan menjaga kesihatan dalaman dan luaran tubuh badan kita. Dalaman lah kebanyakannya. Okey. Ini ada hikmah, maknanya bukan saja-saja setiap yang digalakkan dan disunahkan di dalam Islam tu, ajaran Islam tu ada kebaikannya untuk kesihatan orang Islam dan juga umat manusia. Maknanya itu nak menunjukkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi terhadap umatnya sepanjang zaman ni. Maknanya jika kita ikut sunnah Nabi yang Nabi ajarkan, InsyaAllah yang akan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, yang seterusnya membaca doa. Okey, ni juga adalah salah satu cara kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, ni cara membaca doa sebelum kita tidur. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua kena ikut ustazah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amutu. Bismikallahumma ahya wa amutu. Okey, sekali lagi kita baca. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku dimatikan, ya. Okey, itu maksud dia. Okey, selepas kita membaca doa tadi, kita juga digalakkan untuk berzikir sebelum kita tidur. Okey, yang pertama, bacalah surah Al-Ikhlas, ya. Surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, seterusnya surah An-Nas. Okey, apa tujuan kita membaca zikir-zikir dan surah-surah ni? Apa tujuan dia? Supaya ini adalah salah satu cara memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini, perkara-perkara yang kita tak nampak. Sebab yang menjadikan kita, yang melindungi kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sewaktu kita tidur ke, tak ada siapa yang perasan keadaan kita macam mana. Jadi ini adalah salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan menyuruh kita membaca doa-doa perlindungan ni, memohon perlindungan dengannya, bukan perlindungan selain daripadanya. Okey, bila kita sebagai hamba Allah ni hendaklah memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hanya Allah sahaja yang nampak keadaan kita walau di mana sahaja kita berada. Ketika tidur, ketika dalam keadaan gelap ke, Allah akan nampak dan akan pelihara kita sekiranya kita ingat kepadanya dan memohon perlindungan kepadanya. Okey, seterusnya kita digalakkan juga membaca istighfar. Okey, apa maksud istighfar ni? Okey, istighfar ni adalah memohon perlindungan daripada Allah SWT. Okey, maksudnya bila kita sebelum kita tidur tu, kita sebenarnya kena memohon perlindungan dengan Allah SWT atas apa yang kita telah lakukan sepanjang seharian kita tu. Memohon keampunan daripada Allah dan juga memohon keampunan juga dengan manusia. Mana kita kena reda lah dengan setiap orang yang kita dah jumpa pada hari tersebut. Kita kena reda dan maafkan mereka, dan kita juga kena memohon keampunan dan kemaafan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah mengampunkan kita dan meredakan kita pada hari tersebut. Dan seterusnya hidup kita pada hari itu akan menjadi lebih tenang lah. Maknanya tidur kita akan jadi lebih tenang, kita akan rasa lebih selamat sebab kita rasa Allah melihat dan melindungi kita pada hari itu. Okey, itu adalah salah satu kebaikan dia, kebaikan dan hikmah
Dan seterusnya bila kita baca zikir-zikir, doa-doa dan surah-surah daripada ayat Al-Quran ni, secara automatiknya kita akan mendapat pahala. Okey, seterusnya Ustazah nak tunjuk cara membaca doa sebelum tidur. Okey, kita tengok macam mana nak baca doa sebelum tidur supaya kamu boleh ikut. Okey, itu cara nak membaca doa dengan betul. Tujuan Ustazah tunjuk ni sebab melalui video ni supaya kamu mudah terhibur sikit lah. Okey, kemudian hikmah amalan sebelum tidur ni. Okey, apa hikmah dia, kebaikan dia kita dapat? Pertama, akan menjauhkan diri kita daripada perkara yang membahayakan diri kita, seperti apa yang Ustazah terang tadi, binatang-binatang berbisa kan, seperti kalajengking, ular dan apa-apa jenis binatang lah kita tak nampak, yang kita tak suka, dan menghindarkan kita daripada penyakit lah, kan. Bila kita dah bersihkan tempat tidur kita tu, secara automatik terhindar daripada sebarang jenis kekotoran dan penyakit pada tubuh badan kita ni, akan selamat lah. Okey, kemudian bila kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur tadi, seperti berwuduk kan, berdoa, berzikir, secara automatiknya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, dan seterusnya tubuh badan kita akan sihat. Menjaga kesihatan tubuh badan kita, macam bila kita tidur awal kan, akan menjaga kesihatan tubuh badan kita. Bila kita tidur awal, kepala tak rasa pening. Bila bangun pagi, badan tak rasa lesu kan. Badan kita akan jadi cegas bila kita tidur awal tu. Okey, itu hikmah dia. Kemudian seterusnya untuk kesihatan tubuh badan kita tu, dalam keadaan kita tidur mengiring tadilah yang saya terang tadi kan, baik untuk tubuh badan kita dalaman dan juga luaran ya. Okey, seterusnya bila kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur ni, kita juga akan mendapat pahala. Tak sia-sia apa yang kita buat ni sebelum tidur tu, dan sebelum kita buat perkara-perkara sunat tadi, kita niatkan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga niat kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Secara automatik kita akan dapat pahala. Tak sia-sialah amalan kita yang kita buat tu. Okey. Seterusnya hati kita akan menjadi lebih tenang. Sebelum dan selepas kita tidur tu. Bangun dari tidur pun kita akan rasa tenang je. Okey. Sebab kita akan melakukan aktiviti tu tanpa rasa terburu-buru pada keesokan harinya. Bila kita bangun awal, kita akan jadi tenang lah, sebab tak lambat untuk mandi, untuk solat dan untuk ke sekolah. Okey, setakat tu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini, supaya semua murid fahamlah apa yang Ustazah terangkan melalui tajuk amalan sebelum tidur ni. Okey, Ustazah berharap supaya kamu dapat mengamalkan apa yang kamu belajar pada hari ini di rumah dan juga setiap hari. Sebab bila kamu buat di rumah dan buat setiap hari di rumah menjadi amalan kamu akan terbiasa dengan amalan ini, dan kamu akan mudah ingat apa yang kamu buat tu. Kalau kamu tinggal, maknanya apa yang kita belajar hari ni adalah sia-sia ya. Jadi Ustazah berharap kamu amalkan apa yang kita belajar pada hari ini di rumah pada setiap hari, supaya apa yang kamu belajar ni kamu akan ingat untuk tempoh masa yang lama. Sampai kamu besar pun kamu akan ingat pelajaran ni, sebab kamu buat pada setiap hari. Betul tak? Jadi kamu pun kena amal, dan juga ajar juga kepada ahli keluarga kamu,
supaya amalan ni menjadi amalan yang baik untuk kamu dan juga ahli keluarga kamu. Okey, semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dan mendapat kebaikan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum kita tamatkan pelajaran kita habiskan dengan zikir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, seterusnya selepas tamat pelajaran kita ni, ustazah nak kamu buat latihan yang telah disediakan di dalam buku aktiviti yang bertajuk amalan sebelum tidur. Okey, setakat itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.